Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Wan Nusarfina binti Wan Muhammad Sabir bernombor matrik 2201-330. Dan pada hari ini, saya akan menghuraikan 5 elemen yang ada dalam falsafah pendidikan kebahasaan yang menjadi hala tuju dalam pendidikan di Malaysia. Elemen yang pertama ialah pendidikan suatu usaha yang berterusan. Pendidikan merupakan suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu secara berterusan, dan proses ini juga termasuk apabila individu tersebut mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam aspek kemahiran dan nilai-nilai murid yang diajar secara formal dan juga tidak formal. Pendidikan secara berterusan ini bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan juga di tadika atau prasekolah, dan kemudiannya dilanjutkan di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah dan seterusnya ke institusi peringkat tinggi dan juga tempat bekerja. Pendidikan secara berterusan ini juga boleh diperolehi melalui pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT, iaitu secara online dan juga melalui media massa. Proses pendidikan adalah amat penting untuk memastikan individu dapat menyesuaikan diri dalam pelbagai perubahan yang berlaku, terutama dalam perubahan teknologi pada masa kini, dan juga untuk memastikan individu tersebut bersedia untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Elemen yang kedua pula ialah perkembangan potensi individu. Setiap individu mempunyai potensi diri, bakat dan juga kebolehan yang berlainan, dan perkara ini perlu dicungkil, diasah dan dipupuk. Juga perlu diperkembangkan oleh individu yang lain, seperti contoh guru. Potensi setiap individu merangkumi dua aspek, iaitu aspek jasmani dan juga aspek rohani. Guru memainkan peranan yang penting untuk mencungkil, mengasah dan juga memperkembangkan potensi para pelajarnya untuk memastikan pelajar menjadi lebih yakin dengan diri sendiri dan juga lebih berani untuk berdepan dengan masyarakat. Keupayaan dan bakat ini boleh diperkembangkan melalui interaksi dengan persekitaran dan pendidikan yang berkualiti. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dan perlu dicongkil. Elemen yang ketiga ialah perkembangan individu secara menyeluruh dan juga bersepadu. Insan yang seimbang ialah insan yang memberi penekanan kepada keseimbangan daripada aspek jasmani, iaitu luaran, dan juga aspek dalaman. Keseimbangan ini mengambil kira 4 aspek, iaitu jasmani, rohani, emosi dan juga intelek. Kepercayaan kepada Tuhan itu adalah contoh daripada aspek kerohanian, di mana individu tersebut menjaga hubungan baiknya dengan pencipta. Keseimbangan daripada aspek jasmani pula memerlukan insan tersebut untuk menjaga kesihatan diri. Dari aspek emosi pula, individu tersebut menjaga kelakuan diri ataupun menjaga siasat diri. Dan daripada aspek intelek juga, individu tersebut mencari sebanyak mungkin ilmu agar dapat membezakan di antara perkara yang buruk dan juga perkara yang baik. Elemen yang ketiga pula ialah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Bagi melahirkan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, individu perlu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing sebagai ahli masyarakat. Pertama sekali, ciri-ciri yang perlu ada dalam melaksanakan elemen ini ialah menjadi individu yang boleh dipercayai. Apabila kita menjadi seseorang yang boleh dipercayai, maka amat mudah untuk kita melakukan apa jua perkara. Tanggungjawab bukan hanya terhadap diri sendiri sahaja, tetapi tanggungjawab ini adalah termasuk tanggungjawab kepada keluarga, bangsa, agama dan juga negara. Setiap tugas dan juga tanggungjawab yang telah diamanahkan perlu dilaksanakan dan dijalankan dengan cekap, penuh dedikasi dan juga amanah, dan bersih daripada unsur-unsur seperti riba,
bagi meningkatkan produktiviti negara pada masa akan datang. Apabila sesuatu tanggungjawab dijalankan, individu mestilah mematuhi peraturan yang ada di dalam undang-undang negara. Elemen yang kelima ialah rakyat Malaysia yang berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri. Untuk mencapai kesejahteraan diri, yang pertama sekali, individu tersebut mestilah berkeupayaan untuk berfikir secara waras, iaitu masih boleh berfikir dengan baik dan juga boleh membezakan di antara perkara baik dan juga perkara yang buruk. Selain itu, individu tersebut perlulah mempunyai jiwa yang tenang dan juga daya ketahanan fizikal dan mental yang kuat untuk menghadapi liku-liku dan cabaran hidup yang semakin mencabar. Individu yang mempunyai akal yang waras, usaha yang gigih dan mempunyai tujuan hidup yang jelas akan dapat mencapai apa sahaja yang dicita-citakan dan juga apa sahaja perkara yang dihajati. Baiklah, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.